Tutup dah bercin. Hai, saya Wati. Selamat datang di YouTube channel saya. Buku hari ini adalah Jangan Kacau Aku Boleh Tak, karya Aidil Ghazali, terbitan Iman Publication. Untuk Jangan Kacau Aku Boleh Tak, sebenarnya kan macam 90% cerita ni kamu boleh nampak di sinopsis belakang. Ya, sebab memang semua benda ni, semua dekat dia, semua benda kejadian ni ada di belakang. Cuma yang hujung sekali tu ni, sama ada kekal terpuruk dalam kegelapan atau cuba meraih kebahagiaan diri untuk sekali lagi. Itu adalah 10%. Apa keputusan yang Ehsan mau buat? A atau B? Pilih kebahagiaan atau nak duduk dalam bilik macam tu. So secara kesimpulannya, buku ni mengisahkan seorang Ehsan. Kita ingat dia dalam kos apa, tapi budak-budak FSG lah, Fakulti Sains Gunaan. Budak FSG ni, dia kan, entahlah masa saya dulu kan, dah lah kau budak FSG. Lepas tu bagi saya kau macam, bagi saya tak senang lah. Lepas tu, semua kos pun ada dia punya struggle masing-masing. Okay? Bukan saya kata kos lain senang. Bagi saya yang tidaklah genius, tidaklah top scorer, jadi bila duduk dalam FSG tu, ya Allah susahnya macam gitu. Lepas tu tengok kawan-kawan pula ada join MPP, join Kesatria lah, join apa lagi? Apa nama tu? Masa ketapah tu? Visa. Nampaklah dia punya kesibukan tu kan. Jadi Ehsan ni dah lah budak FSG, atlet Muay Thai pula, join percalonan MPP. So wow, macam itulah bagi saya. Yang saya nampak orang tu macam wow, bagusnya dia ni. Wow, pandainya dia bahagian masa macam itu. Si Ehsan ni jenis yang anak yang sangat bagi saya soleh, sebab dia buat segala-galanya untuk mak dia. Nangis. Ya. Okay, Ehsan ni dia nak bongsu tau. Sebab recent apa? Kejadian yang berlaku beberapa hari kan, saya rasa macam the world is crumble, the world is falling gitu. Tapi ya, hidup kena diteruskan. Ehsan ni dia rapat dengan mak dia lah, lebih kepada mak dia. Macam dia belanja apa semua kat mak dia kan, minta dekat mak dia. Dengan ayah dia ni, dengan abah dia jenis saya tak banyak cakap. Tapi saya rasa itu tipikal bapak-bapak. Lepas tu apa-apa info dia akan dapat tahu daripada mak dia. Macam anak beritahu mak beritahu bapak. Macam itulah. Bapak Ehsan ni dia askar pencen. Jadi lepas pencen, Bapak Ehsan bawa taksi. So mak si Ehsan ni dia bosan lah duduk rumah kan lah. Yalah, so di rumah. Lepas tu lelaki pula askar pencen lah, sibuk nak buat taksi. So dia macam tak ada kawan. Dia ambil keputusan untuk kerja dekat satu bakery ni. Bila kerja di bakery, ada satu kejadian yang menyebabkan Ibu Ehsan pergi selamanya. Jadi untuk seorang yang buat sesuatu tu, wow, dramanya Joteh. So untuk seseorang yang dia hidup untuk mak dia ataupun ibu bapa dia, sebabkan Ehsan ni hidup dia untuk mak dia kan. Jadi bila mak dia tak ada, dia jadi down. So dia jadi macam, tanpa dia sedar, dia berubah sedikit demi sedikit. Dia pula kawan-kawan dia juga macam, kau kenapa? Kau dah berubah, kau lain. Tapi dia rasa macam biasa je, dia masih boleh main game. Tapi dalam bilik, dia masih boleh keluar bilik, makan, basuh pinggan, masuk bilik. Macam tu. Dia macam, hidup dia ada perubahan, tapi dia rasa dia macam masih normal. Macam itu. Masa tu, ada beberapa insiden ataupun ada beberapa scene babak yang dia buat macam dia macam nak lari daripada bapak dia. Dia nak pergi jauh lah kononnya sebab dia tak rapat dengan bapak dia kan. Tapi dia punya idea tu ditolak oleh dia punya Kak Nini. Macam tu lah, Kak Nini rasanya. Dan abang dia macam tak tolak, tak terima dia punya idea. Ehsan ni bagi saya, macam mana? Macam semua orang terluka, semua orang sedih, semua orang berduka. Mungkin sebab dia anak bongsu, lepas tu dia hidup semua untuk, dia buat apa-apa dalam aktiviti seharian dia kan, semua memang untuk bahagiakan dan banggakan ibu dia. Jadi bila, ya macam tu lah, sebab Kak Long dengan Kak Gang mestilah sedih kan, sebab mak dia orang tak ada. Macam bapak si Ehsan lagi lah, contoh kan. Contoh, umur Ehsan 25 tahun.
Contoh. So dia dah hidup dengan mak dia 25 tahun. Tapi kena ingat Ehsan ada 2 orang kakak atas dia. So mungkin jarak tu dalam 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun macam gitu. So boleh jadi, tapi bukanlah terus. Mungkin kita pernah fikir balik, lepas kahwin kita tak terus dapat anak kan. So mungkin bapa Ehsan hidup dengan mak Ehsan lebih lama daripada Ehsan hidup dengan mak dia. Jadi mestilah bapa dia akan rasa kehilangan tu lebih. Faham tak? Macam itulah. Jadi saya rasa macam Ehsan sedikit selfish. Dia macam tak kena dengan tajuk sangat lah. Sebab kan tak banyak pun sebenarnya scene si Dahlia kacau Ehsan. Lebih kurang macam ginilah. Setebal inilah Dahlia datang untuk kacau hidup si Ehsan, untuk tarik si Ehsan keluar daripada kegelapan dan tolong semalam. Dalam buku ni buat saya nangis sikit masa saya baca bahagian adik-beradik Ehsan makan nasi goreng basi. Masa Ehsan tanya bapak dia satu soalan tu. So macam macam itu. Macam ada 2 part yang mention pasal rambut si Ehsan. Sebab masa mula-mula saya baca tu saya macam kerenting. Saya tengok cover ni bukan kerenting. Lepas tu saya macam mungkin saya lah yang tak tahu kan. Lepas tu ada satu part tu dia kata ikal. Lepas tu saya tengok balik cover macam okey betul lah ikal. So saya tak tahu rambut dia sebenarnya ikal ke kerenting. Sorry lah benda ni macam tak adalah penting sangat pun. Tapi saya fikir macam apa ni yang macam itu. Ni semua filter kan, filter. Ni memang tak filter lah. Yang ni macam bersih. Macam sekarang ni macam tak adalah berjerawat now. Tapi tak adalah se-flawless ini. Tolonglah jangan tertipu. Lepas habis tadi si Dahlia ni jadi rider tau. Jadi dia macam mengingatkan saya yang tidak semua orang dia punya kehidupan tu okey. Dia belajar cemerlang ataupun dia belajar pandai, bijaksana. Tapi lepas habis study, something happen, dia dah hantar contoh 30 resume ataupun paling sikit pun mungkin 10-15 resume tapi tak ada yang panggil untuk kerja. Jadi Dahlia ni macam dia buat keputusan untuk jadi rider sementara dia dapat kerja lah. Dia nampak kat situ yang macam bukan semua orang hidup dia okey. Lepas habis study terus kerja. Lepas habis study okey, semua company berdua dia panggil. Tapi Dahlia dia kira budak pandai lah dalam buku ni saya nampak kan. Semua orang ada fasa masing-masing. Semua orang ada timeline masing-masing. Kita cuma perlu okay, itu je lah kita macam kena ingat kita ada fasa masing-masing, timeline masing-masing, tidak perlu rushing, tidak perlu banding bezakan dengan orang lain. Ehsan ni dia drop out kan, lepas dia down tu dia drop out, lepas tu dia bawa lah kehidupan dia selama 2 tahun tu. Jadi bila kawan dia jumpa balik macam dia tanya Ehsan apa plan lepas ni, macam tu dia macam tak adalah macam kau kan drop out, pergilah sama belajar, kau kan drop out, kau pergilah habiskan kau punya study. Macam tak adalah kawan-kawan dia push dia macam gitu. So macam bagus lah, dia macam trust yang Ehsan ada macam plan dia, walaupun mungkin plan itu tidak sebagus dan sehebat orang yang sudah berkerjaya, sudah masuk dalam dunia korporat, macam tu lah. So saya suruh kawan-kawan Ehsan. Dan sebelum tu, kalau korang jenis yang baca buku-buku pre-love, second hand, used books, boleh check dekat description bawah. Ya, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi video akan datang. Terima kasih kerana sudah menonton daripada awal sampai habis. Bye.